Okey, kita tengok lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat suatu pemandangan neraka, nauzubillah nauzubillah, yang tidak pernah aku lihat seperti hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerana kekufuran mereka. Mereka bertanya semula, kekufuran mereka kepada Allah? Nabi menjawab, kekufuran mereka terhadap suami dan kekufuran mereka terhadap perlakuan baik. Kan Nabi kata, aku tidak pernah melihat pemandangan neraka seperti mana aku melihat dan kebaikannya daripada kalangan kamu, wahai para wanita. Kemudian wanita pun bertanya, ya Rasul, adakah kerana mereka kufur kepada Allah? Adakah yang ramai itu wanita-wanita kafir ke ya Rasul? Tidak, mereka bukan kufur kepada Allah. Maksudnya Rasul nak kata mereka tu di kalangan kamu, wanita-wanita Islam. Tetapi kerana mereka kufur tentang kebaikan suaminya, subhanallah, tentang kebaikan suami, na'udzubillah. Kemudian ia melihat sesuatu darimu, nescaya ia mengatakan. Okey, Nabi sambung. Kalau engkau telah berlaku baik terhadap mereka sepanjang waktu, kemudian ia melihat suatu darimu, nescaya ia mengatakan, saya tidak pernah melihat darimu suatu kebaikan pun. Riwayat Bukhari dan Muslim. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya dia kata, ini antara dialog komunikasi orang perempuan. Iaitu dia sebut soalannya begini. Kalau ada satulah kekurangan suami, masa dia sebut membebel tu soalannya tak ada kebaikan langsung. Ada je benda yang suami buat marah. Balik rumah adalah benda, tengok apa, kita tinggal tadi rumah kemah, balik rumah bersepah. Bukan ada budak-budak, atuk budak yang bersepahkan. Contohlah, dia baca surat khabar, dia biar je macam tu ke kan. Boleh jadi seorang wanita yang tak sedar, maksudnya tak boleh kawal diri dia. Awak ni daripada muda sampai sekarang tak pernah nak, dia boleh ungkit semua. Padahal kesalahan tu kecil kan. Awak ni saya yang pernah mengemas, awak ada nak ngemas ni. Dia lupa semua suami pun pernah mengemas. Dia lupa masa dia pernah sakit, suami yang kemas rumah. Dia lupa dulu masa lepas dia bersalin apa, suami ni masa tu kan main puji, awak lah suami yang terbaik. Tapi time marah, bila ada satu kekurangan, seolahnya tak ada kebaikan langsung. Itu bahaya. Kata-kata orang perempuan yang kadang tanpa sedar kita sebut, semuanya seolahnya buruk belaka, tak ada baik. Bila awak nak berubah ni, ayat tu bahaya. Soalannya teruk sangatlah. Bila awak nak berubah ni, na'udzubillah min zalik. Jadi kalaulah ada satu dua kesilapan, janganlah kaitkan dengan semua dan jangan sampai kita tak nampak kebaikan dia. Na'udzubillah. Baiklah, yang keje. Tapi masa kita dah nak habis. Tinggal lebih kurang dalam 10 minit. Kita berhenti setakat itu. Okey, baca habis bawah tu. Yang kami masukkan dengan terima kasih di sini bukan sekadar ucapan sahaja, tetapi maksudnya adalah memperlihatkan kegembiraan, memberi ketenangan hidup, menjalankan hak dan kewajipannya, mengurus anak-anaknya, melayannya dan tidak mengeluh kerana sikapnya. Subhanallah. Sebenarnya dalam perkahwinan bukan saling menerima kelebihan. Kekuatan adalah saling menerima kekurangan. Itulah kekuatan dalam sebuah rumah tangga. Kalau suami kita nak sebut kekurangan kita, kita tak mampu nak dengar. Percayalah, kita tak mampu nak dengar. Kalau kuat sangatlah rasa, kental sangat hati kita, cubalah. Cuba balik ni tanya, bang, saya bersedia, awak sebutlah apa kekurangan diri saya. Apa awak nak tegur hari ni, saya bersedia nak terima. Kalau berani, cuba buat. Saya terbuka. Saya untuk tahun 2019 ni, saya nak berubah. Awak sebutlah apa pun, saya okey. I'm okay. Kan? Dalam hati tu janganlah disebut. Rasa macam bagus kan. Suami pun okeylah, dah lama saya nak sebut benda ni sebenarnya. Dah berdebar tu. Apa dia? Pegang. Awak fikir dulu sebelum sebut, fikir dulu. Tadi bersedia. Lepas tu suami pun sebutlah contoh. Apalah dia sebut ke kan. Kita kadang tak kuat nak dengar. Betul kan? Tak kuat. Sampai hati awak cakap macam tu. Awak tengok tu budak-budak tu berapa orang? 7 orang. Siapa yang mengandung? Siapa yang melahirkan? Ungkit kebaikan, tiba-tiba suami kata, tak berubah. Baru nak tegur satu, mungkin kita tak boleh terima, tak boleh nak tahan telinga, tak boleh. Kalau boleh kita nak dia sebut apa? Bagi saya lah, awak tak ada kekurangan apa-apa.
Awak isi yang paling sempurna. Kalau boleh ayat tu lah dialog tu nak dengar. Bila suami tegur satu, awak ni takkan yang tu pun awak nak sebut. Banyak-banyak kelebihan pengorbanan saya, takkan yang tu satu awak nak ambil kisah juga. Kita tak sedar masa kita komplain dia. Sebab itu sebenarnya dalam perkahwinan, kekuatan yang kuatnya adalah bila kita saling mampu menerima kekurangan. Sampai kita tak sebut dekat mulut. Sebab kita melihat kelebihannya. Bukan senanglah nak buat, bukan senang. Allahu Akbar. Mulut tu ringan kan? Cakap komplain percuma, tak payah bayar. Sebab tu mudah je nak komplain. Jadi disebut dekat sini, dia antaranya memperlihatkan kegembiraan, senyum, gembira, wajah yang manis. Dalam satu hadis Nabi SAW, sahabat bertanya, apakah yang dimasukkan dengan akhlak yang baik? Sebab Nabi sebut ketika itu, hadis itu panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Muqaddimah hadis itu Nabi sebut, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak dan yang paling aku cintai di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ada sambungan lagi tu, sambung. Hujung sekali sahabat bertanya, Rasulullah, siapakah orang yang baik akhlaknya? Tahu tak? Yang pertama Nabi sebut, orang yang berwajah manis. Sampai macam tu sekali. Ada lagi lah pendetailan dia, orang yang selalu berbuat baik, itu akhlak yang baik. Ada lagi yang ketiga, ada lagi seterusnya. Tapi ranking pertama, orang yang berakhlak baik, yang sentiasa berwajah manis. Subhanallah. Tu kena pergi facial muka tu. Ya, sebenarnya bila kita kata nak buat urutan muka je, urat-urat ni kita akan rasa lega muka. Kau tak muka tu macam tu, rasa lega, rasa tegang, urat-urat yang tegang tu. Lepas tu kita tengok, muda 10 tahun. Bukan nak muda tu, nak supaya ni kita sebenarnya banyak stres, ada urat-urat stres, dia bagi kita lega sikit. Ada urat-urat belakang ni dia bagi kita kuat. Rupanya bukan kita ada masalah berat sangat, tapi badan kita terlalu lemah sampai tak boleh nak menanggung masalah tu. Badan kita lemah, kita tak sihat, kita kurang cergas. Orang yang badan sihat, badan cergas, ada ujian, ada masalah, dia steady je. Tapi kalau badan lemah, masalah sikit, jadi macam tu. Semayang pun, Allah, lemah je. Tahiyat pun tahiyat, lemah je. Tapi badan segar, semayang pun Allah, muka lain. Ya, betul benda tu. Tak percaya buat. Lepas tu bagi tahu pada sepatu Ustazah Asma, mana tahu saya dapat free lepas tu. Okey, alhamdulillah kita setakat itu nak masuk minggu depan, iaitu berhias dan mempercantik diri. Tajuk cantik itu, tapi pendek je, tak apa, saya tambah sendiri. Nanti kita carilah tip-tip semula jadi ke kan, ataupun saya bawalah Kacik Fatimah minggu depan. Laku ni yang Ustazah Nafizah Musa tu, yang UTM tu. Daripada dulu pergi sebut. Tahun lepas dah setahun dah. Ustazah Atikah, cari betul lah. Tahun ni kita jual lah Kacik Fatimah tu. Yang UTM punya tu, sebab dia dibuat oleh universiti, memang bagus. Ustazah Hafizah sendiri pun promote sebab dia kan pensyarah UTM. Dan yang dihasilkan tu daripada Kacik Fatimah yang berkualiti. Sebenarnya bila sebut Kacik Fatimah, sebab apa nama dia diberi Fatimah, nak kata kekuatan Sayyidatina Fatimah tu kan. Lepas tu kalau kita baca Kacik Fatimah ni, satu pokok yang mahal, yang susah kita nak cari. Dan UTM dia buat sendiri, maksudnya dia tanam sendiri, dia jaga sendiri kualiti. UTM ni Universiti Teknologi Malaysia lah. Jadi insya-Allah kena hari ni ke esok ke order kan. Bawa minggu depan tak laku pula kan. Tak apa, adalah tu. Jadi dia bawa duit, insya-Allah, insya-Allah. Maksudnya bukan semata-mata nak keuntungan. Kalau nak berniaga tahun lepas lagi beli ni, tapi memikirkan ramai orang memerlukan. Jadi kita insya-Allah dia memperbaiki dalaman wanita, bagi tenaga dan sebagainya. Masya-Allah, subhanallah. Okey, muka surat berapa Mutiara ni? Soal jawab tak jadi hari ni. Muka surat 106. Okey, ujung kita akan baca Mutiara kata Al-Qarni. Okey. Mutiara 106. Berapa banyak makan yang sekali, betul tak yang tu? Berapa banyak makan yang sekali menghalang seseorang dari makan-makan berikutnya?
Sering terjadi satu kalimah menimbulkan banyak permusuhan. Sering ditemukan satu kejahatan menjauhkan banyak kebaikan. Dan tatapan sekali menghasilkan beribu penderitaan. Apa nak cakap tu kan? Okey, saya faham, saya nampak macam adalah faham, buat faham tu. Dia kata berapa banyak makan sekali menghalang seseorang daripada makan-makan berikutnya. Ada dua maksud yang saya boleh nampak kat situ. Pertama, berapa banyak makan sekali, contohlah kita makan kenyang terus sampai lah. Kalau sini bahasa apa? Makan yang sampai menyandar kita sebut apa? Ongeh, mengah. Makan ongeh lah, makan. Lepas tu kan orang ajak lagi, jom pergi sini. Dah kenyang dah tak boleh. Ikut saja boleh, makan dah tak boleh. Tengok je. Walaupun ada makanan yang kita suka. Sebab apa? Dah makan penuh tadi. Lepas tu ada orang bawa pula, dah tak boleh, dah menyandar ni. Sebab makan sekali menghalang makan seterusnya. Ada maksud tersirat. Yang kedua, ramai mana sebab makan yang sekali tak jaga makanan, sakit dah halang tak boleh makan dah lepas tu. Sebab makan yang mudarat, makan yang tak elok, benda tak elok, 3 hari sakit perut. Apalah, menghalang makan seterusnya. Subhanallah. Dan bila sebut pasal makan ni, Masya Allah, soalannya banyak mana satu nikmat yang kita ambil berlebihan menghalang nikmat-nikmat yang lain. Sebab makan ni sebenarnya dengan nikmat lah. Orang yang bila ada nikmat makan itu nikmat hidup lah. Ramai mana orang ditarik dah nikmat makan. Sakit ni tak boleh masuk nikmat hidup ditarik. Ramai mana orang yang tak jaga satu nikmat menghalang untuk dapat nikmat-nikmat lain. Sering terjadi satu kalimah menimbulkan banyak permusuhan. Satu kalimah saja, tapi menimbulkan banyak permusuhan. Na'udzubillahi min zalik. Satu kalimah menghalang kalimah-kalimah yang lain. Walaupun kita rasa kalimah tu tak adalah teruk sangat. Kata-kata yang buruk lebih lama kekal di dalam hati berbanding makanan. Makanan masuk dalam perut, akhirnya jadi najis, dibuang. Tapi suatu perkataan, bila dia masuk ke dalam hati, lebih lama kekalnya tu nak dibuang. 3 patah perkataan boleh mengubah hidup kita. Saya sayang awak. Saya rindu awak. Saya nak awak. Saya perlukan awak. Betul kan? 3 patah perkataan. Seronok dengar, sejuk dengar. 3 patah perkataan juga boleh mengubah sebaliknya. Saya benci awak. Saya nyampah tengok muka awak. Nyampah. Perkataan satu je, nyampah. Meluat. Apa lagi? Tak ada sama. Ayat tu kan, contohlah. Walaupun perkataan tu sangat simple, tetapi ia terus mengubah hubungan tu, terus mengubah kehidupan. Tak payah panjang-panjang, simple je. Na'udzubillah.